Nampak? Tuan-tuan, pembinaan masjid sangat hebat. Saya seronok bila saya masuk dalam pejabat tadi, saya tengok ada kaunter. Saya tanya pada Tuan Imam, ini kaunter apa ini? Semua masjid ni begitu, bukan setakat di sini. Saya lihat, maknanya pengurusan masjid yang sangat baik, pentadbiran masjid sangat baik. Masjid ini dibina oleh duit tuan-tuan, wakaf tuan-tuan. Saya kata dah semalam di Masjid Ansar, tuan-tuan tidak perlu susah hati bila tuan-tuan berwakaf. Sebab kehadiran kuliah agama hebat, penganjuran kuliah agama bagus, madrasah di masjid bagus, pentadbiran masjid bagus, maknanya wakaf tuan-tuan akan berpanjangan sampai selepas kita mati. Sampai. Sebab ada masjid tuan-tuan yang bila kita wakaf, dia simpan wang. Dia simpan. Sebab apa dia simpan? Nanti dia nak mesyuarat, dia nak bentang. Masjid kita dapat mengumpul RM200,000. Kita banyak duit. Akhirnya pintu tandas pun tak bertukar. Saya kata dah dalam ceramah saya, ada masjid yang selak pintunya pun tak ada. Dah lah tak ada selak, berlubang pula. Saya bila saya masuk tandas, saya minta PA saya duduk depan pintu. Kebetulan badan dia besar, dia boleh cover tuan-tuan. Nampak saya duduk-duduk, nampak di luar. Saya duduk nampak, bro. Kalau ada orang di luar tengok saya, ustaz, kata dia lagi nampak. Saya tanya pada jatan kuasa masjid, kenapa tak tukar? Dia jawab, ustaz, kita dah buat permohonan pada yang berhormat, tapi sekarang tak ada respon, ustaz. Pintunya baru RM75 yang plastik, yang kayunya RM200. Kenapa tak tukar? Kan tabung Jumaat ada. Itu kita simpan. Mana boleh kita belanja, ustaz? Orang bagi suruh belanja, bukan suruh simpan. Bendahari dia jawab, ustaz, kita kena tiru Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf pula? Bukankah Nabi Yusuf menyimpan untuk 7 tahun yang susah? Dia tak belanja 7 tahun, dia simpan untuk 7 tahun yang susah. Saya tanya, bila pula 7 tahun yang nak susah kita ni? Tapi tuan-tuan tidak berlaku di sini. Maknanya alhamdulillah, pengurusan MUIS, pengurusan masjid buat jalan, alhamdulillah. Sebab tu saya seronok tuan-tuan duduk. Pergi tadi Masjid Syafaat, semalam di Masjid Ansar, maknanya berjalan wakaf tuan-tuan. Yang tu kita tak kisah. Alhamdulillah. Yang tuan-tuan bagi di sini jangan diungkit lagi. Duduk diam-diam. Jangan diungkit. Kamu tahu tak kipas yang besar tu siapa yang kasih? Tak, akulah. Habis batal pahala. Jangan lagi diungkit-ungkit, diam-diam sudah. Itu kita dah. Tadi kan kita baca transfer to Allah. Kita dah transfer pada Allah. Sudah duduk diam-diam. Bukan lagi harta kita. Itu harta Allah punya. Adakah Allah itu lupa untuk membalasnya? Tidak. Allah tidak pernah lupa untuk membalasnya. Setiap satu kebaikan mesti Allah balas. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Allah mesti balas. Sekarang ni musim haji, sekarang ni musim orang buat haji. Saya tuan-tuan bila teringat haji, bila teringat umrah, bila teringat Mekah, tuan-tuan, macam-macam benda pelik. Kadang-kadang Allah balas cash. Kerja saya ni tuan-tuan, kalau tak ada kerja lah, saya suka bawa orang pergi umrah. Kalau sibuk sikit tak dapat lah. Kalau tak sibuk, saya nak pergi umrah, saya bawa orang pergi umrah. Satu hari saya bawa orang, jemaah 40 orang pergi umrah. Bila sampai di airport di Jeddah, sibuk angkat beg. Ustaz Kazim angkat beg. Sebab yang datangnya semuanya veteran-veteran. Yang tak datangnya veterina je. Veteran dia datang semua. Bawa beg, usung beg semua. Naik bas semua. Okey, makcik, ajak naik bas sana. Tuan Haji, naik bas sana itu. Bas nombor 2, nampak? Bila dah duduk dalam bas, baru saya tanya orang rumah saya, beg saya mana? Terlupa nak ambil beg saya. Cuma ada beg galas saja. Beg yang hand carry tak ada tu. Betul lupa. Orang rumah kata, ingatkan abang yang ambil. Saya kata, ingat ayah yang ambil. Lama-lama melayang. Saya kata, tak apalah, bas pun dah nak jalan, nanti nak pergi cari pula mana nak jumpa. Sedekah je lah, wakaf kan, benda kira halal je lah. Tiba-tiba tuan-tuan, bas tak boleh start enjin. Tak boleh start enjin, jemaah dah duduk, aircon tak ada, panas gila. Macam semalam saya datang naik kapal terbang, aircon tak ada tuan-tuan. Gelap gelita dalam kapal terbang ni. Aircon tak ada, begini kipasnya. Aku ni kapal terbang ke, by express ke, baru loncat ni.
Nak pergi ke toilet, pramugari dia kata, minta maaf encik ya, lampu tak ada, flash pun tak boleh. Habis tu nak buang di mana? Simpan encik, kata dia. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, rasa nak buka je tingkap tuan-tuan, ludah kat luar. Subhanallah, tak boleh keluar. Itu dalam kapal terbang semalam. Akhirnya divert pergi tempat lain, tukar kapal terbang lain. Masya-Allah, itu tak apa juga. Yang saya ni tuan-tuan, kapal bas tak boleh start. Tak boleh start. Orang dah panas Ustaz. Kalau panas dia turun, saya kata. Turun semua. Saya pergi tanya pada driver bas, apa masalah ni tu Syekh? Dia pun tak tahu. Tadi elok, bas elok, enjin elok, aircon elok, semua elok. Tiba-tiba je tak elok. Bila nak boleh ikut tak tahu, kata dia. Dia repair pompa. Saya kata kat orang rumah saya, duduk diam-diam, saya pergi cari beg sekejap. Masuk balik dalam terminal, cari beg, jumpa. Alhamdulillah, ada juga rezeki aku. Saya pun pergi ke bas. Pergi ke bas. Bila sampai dekat bas, enjin boleh hidup, aircon boleh hidup, naik balik, jalan. Ini tuan-tuan, Allah balas cash kalau kita buat baik pada orang. Sebab tu bila kita buat baik pada orang, buat aja tuan-tuan. Jangan duk harap apa balasan tak payah. Begitu juga kalau kita buat jahat, kadang-kadang Allah balas cash. Sahabat saya balik daripada Masjidil Haram, saya duduk dekat hotel sampai awal, dia sampai lambat. Matanya bengkak. Kenapa abang mata bengkak? Aduh, sakit Ustaz. Ialah kenapa? Kena balik dengan kurma. Kurma yang beku, yang ketul, yang besar, yang melekat, yang besar 4 segi, besar handphone kita. Kurma yang melekat tu tuan-tuan, kalau balik tu bengkak dari tu. Apa masalah? Entahlah Ustaz, saya sedang tahiyat akhir, tiba-tiba berdebu. Aduh, saya tanya kenapa tak elak? Sila elak belum tuan ajar. Itu cerita pendekar Ustaz. Dia kata, Ustaz, saya masa semayang zuhur, saya semayang begini, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada orang nak masuk, sesiku dia, saya tak nak bagi dia masuk. Saya nak selai sebegini, saya besarkan dada, saya besarkan begitu, sesiku dia. Orang itu belah Ustaz. Bila tahiyat akhir, bab kurma dasar. Saya kata orang itu kot yang balik pada tabang. Entahlah Ustaz, sakit gila Ustaz. Allah balas cash tuan-tuan. Di dunia Allah dah balas. Begitulah dengan pemberian wakaf. Salah satu benda yang Nabi jamin tidak akan kedekut, tidak akan miskin. Rasulullah kata satu orang yang bila buat, Nabi jamin takkan miskin, iaitulah bersedekah. Takkan miskin orang bersedekah. Tuan-tuan jangan takut. Tuan-tuan dah bersedekah untuk Masjid An-Nur, tuan-tuan dah sedekah untuk Masjid Asy-Syakirin, tuan-tuan dah wakaf untuk Masjid Ansar, tuan-tuan dah sedekah untuk Masjid Ahmad Ibrahim, macam-macam tuan-tuan dah wakaf. Ada tuan-tuan apa-apa kerana? Tak ada. Tuhan ganti, Tuhan ganti, Tuhan ganti, Tuhan ganti. Sebab itu tuan-tuan, bagaimana nak wakaf kalau tidak ada wang? Sebab itu Islam suruh kita jadi kaya. Cuba tengok tadi rukun Islam yang pertama solat, yang kedua puasa, yang ketiga puasa. Bagaimana nak puasa kalau tidak ada wang? Nak buka puasa kena ada wang, nak sambut raya kena ada wang, semua ada wang. Yang keempatnya bayar zakat. Bagaimana nak bayar zakat kalau tidak ada wang? Islam suruh kita bayar zakat. Bagaimana nak berzakat kalau tidak ada wang? Asyik menjadi penerima zakat je, tak nak jadikah membayar zakat? Yang kelimanya tuan-tuan, buat haji. Bagaimana nak pergi haji kalau tidak ada wang? Semua memerlukan wang, menunjukkan bahawa kita kena jadi kaya. Tuan-tuan pergi tengok, Malaysia kena potong kota, Singapura kena potong kota, semua negara kena potong kotanya. Jangan marahlah, nampak macam mana. Ada setengah orang marah, Faras menunging dia. Saya tak boleh pergi haji Ustaz. Geram betul lah Ustaz. Dah 3 tahun dah nama saya naik, tapi cancel. Asal cancel nama saya Ustaz. Allah, nak buat macam mana? Orang lain pun di cancel juga. Sabarlah Tuan Haji. Sekarang pembinaan Masjidil Haram, saya pergi bulan 6 yang lepas. Masya Allah, Masya Allah, sibuknya orang buat kerja, memang tak muat. Kalau ramai-ramai kan mati kan, dipijak. Sabarlah.
Yalah ustaz, reda lah ustaz. Tuan Haji ada mak tak? Ada. Tuan Haji ada bapak tak? Ada. Bela mak pelihara bapak, pahalanya macam mengerjakan haji dan umrah. Apa susah? Sahabat kita pergi haji, sahabat kita pergi umrah, kita hantar dekat airport, bye-bye Tuan Haji, Assalamualaikum, sampaikan salam saya pada Rasulullah, doakan saya di Arafah, doakan saya di Bukit Jabal Nur, Jabal Rahmah, aku bertemu jodoh. Itu pesannya tuan. Masya Allah, kita bye-bye. Itu rezeki dia pergi haji. Tapi di rumah kita masih ada ibu, di rumah kita masih ada bapa. Bela mak, bela bapa, pahala dia macam buat haji. Apa masalah? Okey ustaz, maknanya saya tak perlu pergi haji lah, bela mak aja ustaz aja. Ketuk kamu dengan handphone ni tak faham-faham. Ini cerita kalau tak boleh pergi haji, sabar, sabar, kan maknya ada. Kita boleh cover. Allah Ta'ala ni maha pemurah. Allah Ta'ala ni maha pemurah. Tak boleh pergi haji mengandung. Orang yang mengandung dan bersalin, pahalanya macam pergi haji. Ya, masalahnya saya tak boleh mengandung ustaz. Kenapa? Ya ustaz tanya, kan saya laki-laki. Ya, kalau laki-laki kan ada mak. Belalah mak. Masalah ibu saya sudah mati ustaz. Bapak saya pun dah mati ustaz. Bapak saudara pun hidup lagi. Bela bapak saudara macam bela haji, macam buat haji. Bapak saudara pun tak ada ustaz. Mak saudara lagi tak ada ustaz. Kenapa? Mak saya anak tunggal. Ada tak kawan-kawan mak, kawan-kawan bapak yang masih hidup? Semua dah mati ustaz. Nah, ya betul lah. Tunggulah pergi haji lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut ini, dia memerlukan wang. Sebab itu kita disuruh jadi kaya. Cubalah kita tak ada duit, bagaimana nak pergi haji? Nak letak di mana? Penginapan di mana? Masjid kena besar, makanan kena banyak. Wakaf tu tuan-tuan, Masjidil Haram tu tuan-tuan, wakaf tu. Tuan-tuan duk tengok yang Bangla yang duk cuci sampah tu. Orang Bangla yang duk sapu sampah tu. Masya Allah, saya bila tengok dia tuan-tuan kesian pada. Sebab tu bila saya nak pergi masjid, letak je duit banyak-banyak sampai 1 rial je. Nanti jumpa orang bagi, jumpa orang bagi. Jangan letak 50 rial. Bapak kita, dah kita pula yang minta. Ini masalah. Kita jumpa orang yang minta fisabilillah, yang tu pun bagi lantaklah. Ustaz jangan bagi ustaz, jangan tipu ustaz. Memang tangannya kudung tapi begini ustaz. Lantak kudung tak kudung, fisabilillah kita bagi. Tuan-tuan, yang ambil tender mencuci Masjidil Haram, tendernya cuma 1 rial. Bayangkan, 1 rial. Siapa sini nak tender masjid ni? Berapa rial dia letak? Dia cuma letak 1 rial. Upah membersihkan Masjidil Haram, berapa puluh ribu pekerja dia. Berapa juta kos dia setahun nak membersihkan Masjidil Haram 24 jam. Kita tok siap di masjid ni pun balik rumah tahu tidak? Tok siap Masjidil Haram ada tidak? 24 jam nyapu, siang malam nyapu, tandas bersih, semua bersih. Kelambu kena cuci, kelambu Kaabah kena cuci, tingkap kena cuci, kipas kena cuci, 24 jam. Madinah dan Mekah. Wakaf tu tuan-tuan. Banyaknya duit dia. Masya Allah. Masya Allah. Dan tidak ada apa kelebihan pun penyapu tu. Sebab ada orang yang apa yang Masjidil Haram dia faham, semuanya berkelebihan. Itu yang tuan-tuan pernah jumpa dengan beberapa orang perempuan makji-makji ni kejar orang penyapu sampah ni. Lari menggelar. Perempuan kejar dia dalam masjid. Lari. Jangan lari. Mana dia faham satu orang kita, satu orang Bangla. Rupa-rupanya dia nak ambil penyapu. Dia ambil penyapu bagi 1 rial. Ambil satu penyapu. Kan penyapu tu, yang bulu penyapu tu, seronok Bangla tu bagi 1 rial. Dia kata buat balik ke rumah boleh buat pelaris perniagaan. Ini khurafat tuan-tuan. Ini pun huru-hara juga. Macam-macam tuan-tuan. Kita ingat bila pergi Mekah dah tak ada tahyul khurafat, lagi banyak pula.